kitab yang membincangkan tentang hukum hakam, termasuk ibadat, munakahat, jinayat dan semua rubuk Islam. Sambungan masih lagi di dalam bab fardu wudu dan juga segala sunat. Sunat-sunat yang dilakukan ketika berwudu. Masih lagi dalam perbahasan fardu. Yang kelima, membasuh dua kaki. Fardu yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali jika dia tidak memakai muza. Muza ni maksudnya khuf. Baik. Rukun yang kelima yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ini dipanggil tertib. Tertib di dalam ibadat merupakan satu benda yang wajib. Tertib itu maksudnya susunan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, kalau kita ikutkan rukun wudu dia ada yang mana disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita nak pakai Quran sajalah, saya nak pakai Quran, saya tak mau pakai kitab, mengaji kitab ni saya tak nak pakai Quran, nak pakai hadis ya. Dalam Al-Quran rukun yang disebutkan berkenaan dengan wudu cuma 4 ya. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila kamu nak solat, idza qumtum ila shalah, apabila kamu berdiri nak solat, qumtum, ibarat yang ni kita kena faham bahasa Al-Quran ni dia tinggi ya. Bahasa Al-Quran. Apabila kamu dah solat, Allah menggunakan apabila kamu dah solat, kamu basuh muka, kamu basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Dah solat ke belum solat ni? Wuduk sebelum ke tengah solat ataupun selepas solat? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut 4 ya. Basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Mana lagi 2 rukun? Niat dan juga tertib. Mana tertib? Tak disebut dalam Quran. Sebab itu perlu kepada panduan ulama yang mengumpulkan, ulama yang mengkaji Al-Quran, yang mengkaji hadis. Tertib ini dipanggil rukun yang maknawi. Nanti kita akan bincangkan tentang tertib. Baik. Rukun yang kelima, basuh 2 kaki serta 2 buku lali. Buku lali, dobit buku lali itu ialah tulang yang timbul atas daripada tumit. Itu buku lali. Kod orang tak tahu buku lali itu apa dia kan. Ditafsirkan sebagai azamatani nasyiatani fawqal qidami. 2 tulang yang timbul atas kaki, maksudnya di atas sedikit daripada tumit. Itu dipanggil buku lali. Jadi basuh setakat itu, setakat ilal ka'bain. Dalam bahasa Arab ni dia tinggi bahasa Quran, sebab tu Quran mukjizat. Ilal ka'bain, ila tu dipanggil ghayah, sampai ke tahap buku lali. Mesti kita basuh ngam-ngam cukup-cukup buat. Macam kita berwuduk basuh tangan. Di mana Al-Quran disebutkan basuh sampai ke siku. Ilal marafiq. Marafiq ni siku. Jadi basuh sampai siku ya. Ambil setakat ni lah sampai siku ya. Sunat kita lebihkan. Mana datang sunat tu? Melalui perbuatan Nabi, melalui perkataan Nabi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umat aku pada hari kiamat akan bercahaya urratan muhajjilin min atharil wudu. Akan bercahaya anggota-anggota wudu, dari anggota-anggota wudunya bercahaya daripada kesan dia berwuduk. Kalau dia berwuduk sampai dekat siku ialah cahaya. Sebab tu sunat dilebihkan. Kalau basuh sampai ke tangan itu sunat lebihkan sampai sini, sampai nak dekat sampai bau. Nama membazir itu bukan bazir, itu ihtiyat. Yang was-was tu yang membazir tu. Dia berwuduk basuh muka 10 kali, dia tak kata bazir. Tapi bila orang ihtiyat, orang nak ambil lebih sikit, dia kata bazir. Ini silap. Begitu juga basuh kaki. Basuh kaki disunatkan basuh lebih daripada paras buku lali. Itu dipanggil sebagai tahjil. Tahjil itu sunat, lebihkan daripada paras buku lali sampai ke betis. Tak dinamakan membazir, kerana itu dipanggil satu tuntutan sunat. Jika dia tidak memakai muza. Muza ni khuf. Tuan-tuan pernah dengar khuf? Khuf ni dia macam kasut.
Dia kalau dipakai di tempat yang negara yang sejuk, dia malas nak tanggal khuf ini, dia sapu di atas. Jadi khuf ini satu keistimewaan yang mana diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sebagai rukhsah. Apa dia rukhsah? Keringanan. Dia di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut basuh kaki. Itu dipanggil azimah. Kalau mengaji dalam usul fiqh, dia ada bahas berkenaan dengan rukhsah dan juga azimah. Azimah merupakan hukum asal. Hukum asal basuh kaki. Rukhsah keringanan. Kalau tak mampu nak basuh kaki sejuk, duduk tempat yang cuaca sejuk, tak mau basuh kaki, boleh sapu di atas. Kenapa tak sapu bawah? Sapu di atas, bawah yang kotor, atas tak kotor. Ini Ali bin Abi Talib, dia kata dalam disebut dalam hadis Bulughul Maram, kalau agama ni boleh pakai akal, sapu di bawah lah. Kalau agama ni pakai akal, kentut basuh punggung lah, buat apa nak beruduk pula, pakai akal. Sebab tu agama bukan bersandarkan kepada akal semata-mata. Cuma akal itu tugas dia mengukuhkan syariat. Ini sebab tu orang terlalu menggunakan logik akal ni sesat. Faham ketuhanan, konsep Tuhan dengan akal tanpa berlandaskan Quran dan hadis, ataupun pakai dia faham dengan cara dia sendiri. Akal manusia ni dia terbatas, dia ada had. Manusia tak boleh dapat benda-benda yang ghaib. Sebab tu perkara yang pertama sekali yang kita dituntut awal dalam Al-Baqarah, apa dia Allah sebut? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri muttaqin Allah sebut yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, baru wa yuqimuna as-salah, baru sembahyang. Yang pertama sekali tanamkan sifat apa? Percaya dengan perkara-perkara yang ghaib, yang akal tak boleh fikir. Sebab apa? Sebab itu tanda orang tu mukmin, tanda orang tu muttaqin. Sebab kalau sembahyang tapi dia tak percaya syurga neraka, dia tak percaya dosa pahala, dia tak percaya malaikat, dia tak percaya Allah, ghaib, semua benda ghaib, tak nampak kan, maka sembahyang dia tak sah. Bukan sembahyang dia tak sah, tak terima pun. Bukan kata batal tak, memang tak diterima sembahyang dia, tertolak. Jadi rukhsah ialah satu keringanan yang diberikan kepada seorang yang nak mengerjakan solat tapi tak mau tanggal, tak mau tanggal kasut, tak mau tanggal khuf. Khuf ni syarat dia mesti diperbuat daripada kulit. Stokin tak boleh. Stokin sebab dia serap, dia kena kaki, dia basah. Mesti syarat ulama menetapkan dia mesti diperbuat daripada kulit. Dipanggil tatabbu' masyi' alaih, dia boleh tahan lasak. Itu syarat khuf. Khuf ini untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Dia boleh pakai khuf selama 3 hari 3 malam tu. Dia batal wuduk, dia ambil wuduk seperti biasa, dia cuma sapu di atas 3 hari 3 malam. Dan untuk orang musafir, untuk orang bermukim, orang yang tidak musafir, 1 hari 1 malam boleh sapu di atas. Ini dipanggil apa? Keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini meskipun menceritakan tentang Ramadan, puasa Ramadan, tapi dipanggil sebagai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat dipakai dalam konteks yang umum, bukan hanya sebab-sebab yang khusus yang tertentu. Allah nak beri kita keringanan, Allah tak mahu menyusahkan kita. Jadi orang Arab kalau tak ada, dia malaslah nak wuduk ni, kadang-kadang malas nak tanggal, sapu di atas. Itu bagi keringanan, rukhsah. Rukhsah untuk orang musafir ni banyak. Orang musafir ni istimewa, special orang musafir. Kalau dia musafir, dia boleh sapu di atas khuf ketika berwuduk. Dia boleh qasar semayang, boleh qasar semayang. Rukhsah tu, rukhsah, keringanan. Kelebihan orang musafir, tak mau nak semayang 4 lah, semayang 2 ya. Allah, semayang 2 rakaat. Dia boleh jamak. Walaupun berkenaan dengan jamak tu terdapat khilaf, tapi yang aula ialah rukhsah berkenaan dengan qasar. Dan juga dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Musafir makan, tengah bawa kereta makan, orang tengok sebelah, wih, makan. Ya musafir, tak ada masalah. Tapi syarat dia fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit ataupun dalam permusafiran, boleh untuk kamu tidak berpuasa, kamu ganti hari lain. Tapi kalau nak pilih yang terbaik, puasa itu lebih baik. Itu dalam masalah afdal. Dan juga orang musafir ni doa mustajab. Ini
Kelebihan lagi, doa mustajab orang musafir. Tapi musafir tu mesti musafir yang harus. Jangan musafir nak buang maksiat. Jadi kalau dia rukhsah ni tak boleh dilakukan apabila matlamatnya ialah maksiat. Ya, rukhsah tak boleh dilakukan apabila matlamat dia ialah maksiat. Contoh, musafir nak pergi buat maksiat, sembahyang qasar ni, Allah, tak sah. Sebab apa? Ar-rukhasu la tunati bil ma'asi. Rukhsah tak boleh buat kalau dengan matlamat dia ialah maksiat. Musafir kerana tujuan maksiat sapu khuf, tak sah. Musafir kerana tujuan maksiat minta doa, tak terima. Ini dia panggil kelebihan orang musafir. Tak mau sembahyang Jumaat. Orang musafir boleh tinggal sembahyang Jumaat, tapi orang silap faham. Musafir yang bagaimana yang boleh dan yang dibenarkan untuk meninggalkan solat Jumaat. Ini orang kena ambil berat. Kalau dia musafir, sebab tu Rasulullah kebanyakan Nabi akan musafir hari Khamis. Nabi akan bermusafir pada hari Khamis. Ataupun kalau tak hari Khamis, Nabi akan keluar daripada hari Senin. Nabi musafir juga. Itu dipanggil hari yang Nabi akan keluar daripada Madinah ataupun daripada Mekah. Ada hari-hari yang tertentu. Kalau dia musafir hari Khamis, boleh dibenarkan untuk dia tidak menghadiri solat Jumaat. Ataupun sebelum subuh hari Jumaat, tapi pukul 11 baru nak bertolak, nak musafir, wajib sembahyang Jumaat. Orang dah azan baru bertolak nak musafir, wajib sembahyang Jumaat. Tinggal dosa, fardu. Sebab tu nak musafir yang dibenarkan untuk tinggal solat Jumaat, bukan tak sembahyang langsung, kena sembahyang Zuhur lah. Musafir yang dibenarkan untuk tinggal solat Jumaat ialah sebelum daripada subuh hari Jumaat. Itu panggil dhabit, ataupun kita kena ambil, simpan, pegang letak. Dan jika dia memakai khuf, wajib menyapu khuf atau membasuh kaki. Kalau dia orang yang pakai khuf, mungkin kita tak pernah praktis khuf ini di tempat kita, mungkin tak pernah praktis, kena buat sekali, buat tutorial sekali macam mana praktis menyapu khuf. Jadi menyapu khuf ini diriwayatkan oleh lebih daripada 10 orang sahabat berkenaan dengan hadis menyapu khuf ini, dipanggil sebagai mutawatir. Apa dia mutawatir? Semua orang terima. Jadi jangan, apabila kita tak mau melakukan rukhsah, jangan kita ingkar. Apabila mengingkari rukhsah, kadang-kadang dia boleh menyebab kepada kekufuran. Rukhsah macam mana rukhsah? Tayammum, sapu khuf, solat jamak, solat qasar, itu jangan kita nafi. Oh, boleh ke sembahyang 2 rakaat? Tak boleh ni. Dia tak nak buat dengan dia tolak, itu lain. Kalau tak nak buat, tak ada masalah. Saya nak buat 4 rakaat, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat 2 rakaat, itu lebih baik. Orang kata, macam mana 2 lebih baik daripada 4? 4 banyak, mesti ada 4 pahala lebih. Ini pakai akal. Dia pakai akal lah tu. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat, 4 lebih daripada 2. Jadi 4 itu lagi banyak pahala daripada 2. Tak, sebenarnya 2 itu lebih baik. Kenapa? Khurujan minal khilaf man aujabahu. Kerana keluar daripada khilaf mazhab yang mewajibkan buat qasar. Contoh, saya musafir. Apabila saya musafir, saya nak sembahyang zuhur, maka wajib saya buat 2 rakaat. Menurut Imam Abu Hanifah An-Nu'man, saya wajib buat 2. Jadi oleh kerana nak keluar daripada khilaf wajib tu, ulama mengambil inisiatif ataupun perantara cara macam mana? 4 dengan 2 itu lebih afdal daripada 4. Jangan kita ingkar rukhsah, jangan kita kata tak boleh buat 2. Bila kita mengingkari, boleh menyebabkan kepada kekufuran. Apabila dia memakai khuf, wajib menyapu muza. Kalau dia nak sapu tu di mana? Atas ke bawah? Kalau nak afdal lagi, sapu atas dan juga bawah. Tapi silah sapu di atas. Banyak riwayat hadis berkenaan dengan cara kaifiat menyapu di atas khuf. Ataupun dia nak basuh kaki, tak ada masalah, dia boleh tanggal. Syarat khuf, dia tak boleh yang boleh masuk air. Bila masuk air tak boleh. Dia pakai kasut tali, dia sapu di atas. Sapu tu, kasut tali tu boleh masuk air tak? Boleh? Tak boleh.
sapu di atas khuf. Itu dia syarat khuf itu dia tak boleh masuk ataupun serap air. Dan wajib membasuh barang atas keduanya daripada bulu. Ini kakinya. Wajib membasuh kaki apa saja yang berada di atas kaki. Sebab tu penting belajar bab taharah ni, terutama yang bab wuduk ni, nak bagi sah semayang nak bagi sah semayang. Kadang orang buat lebih kurang bab wuduk ni. Tahu wuduk pun aku nak semayang. Ya, nak semayang tu kalau wuduk tak betul, wuduk tak sah, semayang tak sah. Sebab wuduk tu dipanggil wasail, wasilah, perantaraan. Matlamat kita ialah solat. Macam mana solat tu nak betul kalau tangga dia tak ada? Kita nak naik rumah tinggi, tak ada tangga, nak boleh sampai atas, tak boleh. Kita nak semayang tanpa wuduk, tak boleh. Begitu juga wuduk kalau yang tak sah. Sebab tu apabila membasuh kaki, sunat digosok. Sunat digosok supaya meratai air itu pada semua anggota wuduk. Jadi apa saja yang ada di atas kaki, seperti bulu ke apa benda ke, isi apa tu pun, jari kaki dia ada 6, wajib basuh semua. Apa saja yang ada di atas kaki. Sebab tu kalau melekat pada anggota wuduk, dia ada simen ke, dia ada apa tu, kena mengaji, kena belajar. Kalau melekat dekat kaki dia tu getah, minyak, benda-benda yang boleh menghalang air. Minyak dengan air ni dia tak boleh duduk sekali. Dia bukan kawan, dia lawan minyak dengan air. Ataupun dakwat-dakwat yang kekal, yang bersifat kekal, gam ke apa ke, yang ada di anggota wuduk, wajib ditanggal. Sebab itu penghalang. Kuku, kuku, bawah-bawah kuku, ausakh, daki-daki yang berada yang di bawah kuku tu kena bagi hilang. Sebab itu dia masuk di dalam anggota kaki. Kalau tangan dia masuk dalam kawasan tangan. Alah, potong kuku tu sunat ya. Ya, memang sunat. Tapi sunat ataupun fitrah boleh menyebabkan wajib terabai. Sebab tu benda sunat jangan dipandang remeh. Kerana dengan sebab sunat itu kadang-kadang boleh menyebabkan wuduk tidak sah. Sebab apa? Daki dalam celah-celah kuku tu. Dan yang keenam ni dipanggil sebagai rukun ma'nawi, iaitu tertib, seperti yang telah tersebut. Maka jika lupa akan tertib, tidak memadai, maksudnya tidak sah. Baik, rukun yang keenam ni, mana dalil rukun yang keenam? Rukun yang keenam ni orang bahas orang kata tertib. Tertib dalam Al-Quran tak sebut pun tertib. Tertib ini maksudnya ikut susunan. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Dia nak ubah. So, nak basuh tangan dulu, nak basuh kaki dulu, tak boleh. Sebab tu seorang Anas bin Malik meriwayatkan, Ansar, puak-puak Ansar itu puak Madinah, satu kaum sahabat Nabi yang berada di Madinah. Mereka apabila mereka tawaf, selesai daripada tawaf, nak melakukan ibadah sa'i, nak melakukan sa'i. Bila lakukan sa'i, mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, macam mana kami nak sa'i, nak mula mana dulu ni? Safa dulu kan Marwah dulu? Safa dulu kan Marwah dulu? Lalu Nabi mengatakan, ibtadi'u bima bada Allah, mulalah sekalian kamu dengan apa yang disebut oleh Allah pada permulaan. Allah sebut apa? Kemudian turun ayat, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Innas safa wal marwata, mana sebut dulu? Safa dulu, baru sebut Marwah. Jadi Nabi kata apa? Mula dengan mana Allah mula dulu? Allah mula sebut mana dulu? Safa dulu, baru sebut Marwah. Begitu juga dalam masalah wuduk, ulama ambil daripada hadis ibtadi'u bima bada Allah, kiaskan dalam masalah wuduk, wajib ada tertib di dalam wuduk. Wajib ada tertib dalam wuduk. Allah mula dulu sebut, Allah mula sebut apa dulu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sebut muka dulu, tangan, kepala, kaki. Itu dipanggil tertib, difahami daripada
daripada ayat tersebut dan juga hadis tersebut. Ini dipanggil tertib. Sebab tu tertib ni dipanggil rukun yang maknawi, rukun yang tak nampak. Rukun yang tak nampak itu panggil tertib susunan. Solat pun dia ada tertib juga. Mula dengan takbir, disudahi dengan salam. Ini dia salam dulu baru dia takbir. Tak kena lah, kena ada tertib susunan. Sebab tu kalau dia lupa akan tertib, maka wuduk dia tak sah. Lupa tertib. Baik, tadi basuh, dia kata basuh kepala dulu ke basuh tangan dulu? Tak ingat basuh kepala dulu ke basuh tangan dulu? Dia kira tak basuh. Dia kira kena mula balik, basuh tangan balik, baru basuh kepala. Ini fiqh, ini fiqh. Fiqh ni perlu, ilmu fiqh ni dia berlandaskan kepada keyakinan dan juga zon. Itu trust. Kita nak memahami ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, dia berlandaskan kepada keyakinan dan sangkaan, zon. Syak tak boleh pakai. Sebab tu syak tak boleh pakai. Tadi aku basuh kepala dulu ke tangan dulu? Syak ni tertib mana dulu? Dia kira tak ada. Dia kira tak basuh, maka kena basuh tangan dulu. Basuh tangan balik, baru sapu kepala. Itu asas ataupun binaan kita belajar fiqh. Baik di sudut ibadat, baik di sudut munakahat, baik di sudut jenayat, semua berlandaskan zon. Kalau yakin, lagi bagus. Tuan-tuan sembahyang menghadap kiblat di sini, yakinkah Kaabah berada di sini? Yakin tak? Yakin ke tak yakin? Saya tak yakin sebab saya tak nampak. Mandi hadas, tuan-tuan yakin meratai satu tubuh badan air itu? Tak yakin. Sembahyang menghadap sini, ini betul ke Kaabah sini? Tak yakin. Tapi itu berdasarkan apa? Zon, sangkaan. Yakin itu, kalau nak yakin mandi hadas, nak yakin terjun kolah lah baru yakin. Tak? Setakat kita mandi biasa gosok-gosok, zon cukup lah, sangkaan baik. Tapi kalau syak tak boleh terima. Apatah lagi waham ni lagi rendah daripada tahap syak. Itu fake, itu fiqh. Berbeza kalau tuan-tuan belajar ilmu akidah. Akidah ni tak ada zon, mesti yakin 100%. Itu ilmu akidah. Ini dibuat masalah. Dan jika membasuh 4 orang yang lain akan anggotanya bersamaan serentak pada kali yang satu sekaligus dengan izinnya, dengan izin itu bukan kait, tak ada izin pun tak apa, terangkat hadas mukanya juga. Baik, ni dia buat masalah. Sebab fiqh ni dia kena buat fikir masalah, fikir, sebab dia nak keluarkan hukum. Sebab tu fiqh, ilmu fiqh ni dia berkembang. Dia berkembang sampai kiamat pun. Selagi mana belum kiamat, selagi itu ada masalah hukum-hukum baru. Sebab tu dia ada fatwa-fatwa. Sebab fiqh ni dia terbina di atas masyarakat, ikut uruf, ikut situasi. Baik, ulama dah fikir masalah. Kalau macam seorang tu dia berwuduk, orang tolong ambil wuduk dekat dia. Seorang basuh muka, seorang basuh tangan, seorang basuh kepala, seorang basuh kaki, serentak. Faham serentak? 1, 2, 3 pop basuh muka, basuh sekali. Ini nak cerita ni tertib. Boleh tak boleh kalau serentak tu terangkat adas muka ya? Tangan tak sah, kepala tak sah dan juga kaki tak sah. Yang sah dia muka. Kerana di situ ternafi tertib, tidak ada tertib. Baik. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil di dalam air serta niat akan wuduk daripada akan dia, serta berniat akan wuduk akan oleh dia, dan jika tidak diam ia padanya sekalipun kerana hasil tertib pada beberapa lahzah yang sedikit juga. Baik, kalau dia terjun dalam sungai, angkat wuduk, terangkat ataupun tidak, itu ni masalah dia bincang sini. Maka terangkat di sini. Habis. Itu bab wajib ataupun fardu rukun. Bila sebut fardu, bila sebut rukun, bila sebut wajib, sama dalam mazhab Syafi'i. Kita mau bincang mazhab lain. Mazhab Syafi'i, rukun dan fardu benda yang sama. Ini masuk tentang sunat. Sunat ni jarang orang buat. Dalam wuduk dia ada beberapa sunat. Sunat ni kadang-kadang adalah sunat pun kan.
Tak buat pun tak apa, memang tak buat pun tak apa. Tapi apa penghalang, apa masalah yang menyebabkan untuk kita tak buat? Malas lah. Mana ada benda lain. Air tak cukup, air berlapak. Pernah. Itu bukan 2 kolah, itu saya ingat 10 kolah awak tu ukuran dia tu. Tuan-tuan jangan faham 2 kolah tu mesti 1 kolah, 1 kolah, baru 2 kolah. Itu bukan 2 kolah ni. Dia panggil sukatan. Sukat. Dia sukat dengan timbang lain. Air orang sukat ke orang timbang? Air orang sukat timbang. Sukat. Sukatan terkini liter. Sukatan dulu pada zaman Rasulullah dipanggil kullah. Jadi sukatan terkini 2 kolah bersamaan 170 liter lebih. 2 kolah. Ini dah berapa ratus liter ni? Kolah masjid berapa ratus liter dah tu. Bukan 2 kolah, itu 10 kolah. Baik. Dia sunat. Apa yang menyebabkan kita tak buat perkara sunat? Malas. Tu ya. Senang jawapan yang ringkas. Apa penghalang untuk kita tak melakukan solat sunat-sunat qabliyah, sunat ba'diyah, solat ketika masuk tandas pun ada sunat. Nak qada hajat ada sunat, nak wudu ada sunat. Setiap pergerakan kita ni ada sunat. Sehingga dalam solat, sunat-sunat yang ada di dalam solat tu, ulama telah menghimpunkan dalam satu buku. Sunat dalam solat ada lebih kurang 500 jenis solat. 500 dalam solat bermula daripada sebelum takbir sampai salam. Ada 500 jenis sunat. Kita buat yang fardu buat yang fardu ya. Kadang sembahyang seorang tu lepas baca Fatihah, Allah baca Fatihah, rukuk terus lah. Kalau dalam sembahyang masjid tu kena lama sikit lah, sebab orang tengok kan. Kalau sembahyang di rumah tu baca pun lebih kurang. Habis surah Al-Maghdubi alaihim waladhdallin, rukuk terus. Surah tak baca lah, sunat ya. Sunat saja. Tapi bila di masjid kena lama sikit sebab orang tengok. Orang tengok dia kena lama sikit. Ni kita sembahyang, kita buat perkara-perkara sunat ni nak tunjuk dekat orang. Tak. Yura'unan nas, kerana nak memperlihatkan kepada orang. Jadi apabila nak memperlihatkan kepada orang, batal, tak dapatlah pahala tersebut. Itu dipanggil satu sifat dalam hati dipanggil riya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah membatalkan pahala orang yang bersedekah kerana nak mengungkit. Dia mengungkit balik lepas dia sedekah. Dan juga kerana yura'unan nas, kerana nak memperlihatkan kepada manusia. Baik. Sunat yang pertama, banyak dia kata sunat wuduk ni. Antaranya mengucap bismillah. Bismillah simple, ringkas. Bila kita nak ucap bismillah? Sebelum membasuh tangan, basuh pergelangan tangan, ataupun setelah, ataupun ketika membasuh pergelangan tangan. Bismillah paling kurang. Takkan bismillah pun tak boleh. Itu dia bagi paling kurang. Sebab tu ulama kata paling kurang bismillah. Yang afdal, yang akmalnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa disebut bismillah? Tahu dah orang malas. Sebab tu dia kata paling kurang sunat mengucap basmalah ni ialah, tasmiyah ni ialah bismillah, cukup. Tapi kalau nak yang afdal, Bismillahirrahmanirrahim. Sunat ta'awuz juga sebelum daripada tu. Kita biasalah kadang-kadang lupa kan. Kadang-kadang lupa. Bila kita ambil wudu, sunat baca bismillah sebelum. Tapi bila dah basuh, contoh dah basuh telinga dah, dah sapu telinga, dah basuh telinga, tak baca bismillah lagi. Sunat dia baca. Sunat dia baca di pertengahan, selama mana belum lagi selesai membasuh kaki. Sebelum selesai basuh kaki. Kalau dah basuh kaki kanan, dah basuh kiri, dah basuh, Allah lupa nak baca bismillah. Nak dapat pahala sunat ni, lupa baca bismillah. Kemudian dia baca bismillah, tak dapat dah, habis. Ini mutamat, tak dapat. Kecuali dibawa oleh seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Ali Syabra Mulasi. Dia kata apa? Boleh juga dapat. Kenapa? Dia belum lagi selesai wudu, sebab doa tak baca lagi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tak baca lagi. Tapi itu bukan pandangan yang mutamat. Maksudnya apabila dah selesai basuh kaki sebelah kiri, tak disunatkan dia baca bismillah, sebab dah habis. Dah habis, tempat dah habis. Macam iftitah, kita baca iftitah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran.
Kalau dia takbir Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Tak baca iftitah. Reverse balik Allahu Akbar kabira. Tak boleh. Tak dapat pada sunat. Sebab tempat dia dah habis. Tempat sunat iftitah itu dah habis. Dah habis dengan sebab membaca bismillah. Sebab tu jangan kalut-kalut, jangan terburu-buru nak baca bismillah cepat sangat. Nak bagi Fatihah habis cepat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, iftitah pun tak baca. Kalau dia tinggal dengan sengaja itu lain. Ini maksudnya dia memang selalu buat iftitah, tapi tiba-tiba hari itu dia tak buat. Jadi bila dia dah baca Fatihah, kemudian nak reverse balik, tak ada, habis. Jadi dalam bab membaca bismillah dalam wuduk ini sunat. Dan sunat atas sunat, 2 kali juga. Sunat atas sunat macam mana? Baca bismillah, satu, dia baca bismillah itu sebelum daripada membasuh tangan ataupun ketika membasuh tangan, 2 kali sunat. Kalau tengah-tengah boleh, sama macam makan nasi habis dah sepinggan, baru teringat, tak baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh. Itu dalam masalah makan nasi lain. Masuk makan nasi lain. Makan nasi bila nak makan sunat, makan dengan tangan kanan, kemudian baca bismillah. Tapi lupa nak baca bismillah pada permulaan. Dah habis 2 pinggan dah, baru orang kata, makan tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Dapat juga pahala membaca bismillah ketika makan. Baik. Itu yang pertama dalam masalah tasmiyah, membaca bismillah. Sunat yang pertama. Dan membasuh 2 tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur. Dia ada tertib. Ini juga sunat, juga ada tertib. Kalau kita tinggal tertib dalam masalah kita buat perkara-perkara yang sunat, maka tak dinamakan kita itu melakukan sunat. Tak dapat. Contoh macam mana? Sunat berkumur dan sunat membasuh 2 tangan. Dia kumur dulu baru basuh 2 tangan. Kumur ni sunat, jangan tinggal. Kumur ni sunat yang besar. Sehingga Nabi kata balighu fil madmadah illa an takuna sha'iman. Balighu fil madmadah ni, bersungguh-sungguhlah kamu ketika berkumur, kecuali kamu itu orang yang sedang berpuasa. Jangan nanti takut tertelan air. Maksudnya apa? Nabi amat mementingkan bab penjagaan mulut ni. Sebab apa? Sebab mulut ni kita nak baca. Ini mulut bau rokok. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran mulut bau rokok. Sunat kumur, sugi. Lepas tu ada sunat apabila nak sembahyang tu bersugi. Kita dah bincang dalam masalah sugi. Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Kalau tak menjadi keberatan umat aku untuk bersugi, aku nak suruh dia bersugi setiap kali nak solat. Itu orang bubuh dalam poket tu. Tapi janganlah orang dah baca Fatihah dah habis dia duduk sugi lagi. Fatihah dah nak habis dah tu. Luput, tak dapat fadilat yang lebih besar pada takbiratul ihram bersama imam. Itu tak kena juga. Sebab tu nak buat perkara sunat mesti kena tahu cara dia. Apatah lagi perkara-perkara yang wajib. Ini berkumur, ini satu tuntutan. Berkumur sehingga Nabi kata balighu, berlebih-lebihan kamu ketika berkumur. Lebih-lebihan tu macam mana? 10 kali kumur ke? Bukan. Maksudnya air tu poin goncang sungguh-sungguh dalam mulut itu. Cak luah balik. Itu balighu fil madmadah. Bukan dia kumur sampai 20 kali. Itu bukan. Kerana itu dah menyalahi sunat taslis, sunat mentigakan. Jadi dalam masalah kumur dan basuh tangan, mana dulu? Membasuh pergelangan tangan itu sebelum daripada berkumur. Ini tertib, turutan. Basuh pergelangan, sunat kita baca sebelum bismillah, sebelum daripada basuh tangan, ataupun ketika membasuh tangan, tak ada masalah. Kemudian baru berkumur 3 kali. Jangan tinggal, jangan buat lebih daripada 3, jangan kurang daripada 3. Sebab 3 itu ialah sunat juga. Nabi suka buat satu perkara dengan 3 kali. Semua benda Nabi buat 3 kali. Sebab apa? Sebab 3 itu dipanggil witir, ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra.
Nabi kata Allah itu witir, satu ganjil ke genap? Ganjil. Yuhibbul witra, Nabi Allah suka benda-benda yang ganjil. 1, 3, 5. Semayang witir kita buat sampai berapa? Kita buat 2 ya, kita buat 3 ya kan. Jangan tanya sampai berapa, 3 ya. Dia boleh buat sampai 11. 11 ganjil ke genap? Ganjil. Sebab tu witir. Kalau boleh, memang malas lagi tak nak, bukan kata kalau boleh. Witir ni sunat muakkad untuk melakukan solat witir selepas daripada Isyak dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan witir. Mazhab Hanafi sembahyang witir wajib. Sembahyang witir wajib. Oh, kita nasib baik tak wajib no? Sunat, alhamdulillah. Boleh kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tak wajib. Tapi martabat bila satu benda tu tak wajib, dia akan turun kepada tahap muakkad. Bukan sunat biasa tak, muakkad. Begitu juga sugi, muakkad. Begitu gosok gigi, bersugi itu sama. Baik, dan yang seterusnya, sunat yang seterusnya ialah berkumur-kumur. Kemudian daripada membasuh 2 tangan. Ini saya dah cerita tadi, berkumur dipanggil madmadah. Berkumur-kumur, kalau apa maksud berkumur? Kita kena tahu dulu takrif, definisi kumur. Macam tu pun ada definisi ke? Takrif dia panggil. Kita nak faham satu-satu benda, satu-satu perkara, mesti dia ada satu pengenalan bagi benda tersebut. Berkumur ni satu istilah. Dalam masyarakat dia panggil madmadah. Satu istilah. Apa dia madmadah? Berkumur, memasukkan air dalam mulut, kemudian digoncang-goncang di luar. Itu berkumur. Takut orang tak faham apa dia berkumur. Jadi berkumur memasukkan air dalam mulut, kemudian diluahkan balik. Kalau tak luah, dapat juga pahala berkumur. Tapi kalau puasa tak boleh puasa dia kena luah. Kalau bulan puasa tu, kalau dia kumur air separuh daripada cawan dia luah sikit budak-budak kan. Berkumur-kumur selepas membasuh 2 tapak tangan. Baik. Dan hasil sunat padanya dengan memasukkan air pada mulut. Hasil sunat ni maksudnya paling kurang pahala sunat kita nak dapat ketika berkumur. Paling malas untuk buat perkara sunat. Masuk air dalam mulut, diedar, diluahkan. Ataupun dia masuk air dalam mulut, senyap, luah. Dapat juga pahala sunat berkumur. Itu takkan malas kot sampai sama tu. Nak berkumur pun malas. Bukan nak kena sembahyang 2 rakaat. Kalau sembahyang 2 rakaat tu boleh kata sunat ba'diyah, sunat qabliyah ni tak buat sebab apa? Malas nak bangun. Sembahyang duduk. Tapi duduk tu kurang lagi lah daripada orang yang berdiri. Sembahyang sunat ba'diyah ataupun qabliyah. Kalau paling malas, pilih yang mana muakkad. Dia solat sunat ba'diyah, qabliyah, dia ada muakkad, ghair muakkad. Paling malas kita pilih yang mana yang muakkad. Dan menghisap air ke dalam hidung dipanggil istinsyaq. Hisap air dalam hidung. Jangan hisap kuat sangat. Nanti bila hisap kuat sangat tu terbatuk dia nanti. Masuk air dalam hidung kan. Jadi menghisap dengan perlahan-lahan. Dia dalam bahasa Arab ni dia cantik lah istilah ataupun bahasa dia ni cantik. Dia bila masukkan air dalam hidung sedut, dia panggil istinsyaq. Keluarkan balik tu dia panggil istinthar. Melayu panggil apa? Keluar balik. Okey, kita kata hisap. Keluarkan balik tu. Macam kita buang hingus tu. Apa dia bahasa Melayu? Kalau bahasa kampung, tempat dia tu panggil senang, panggil seh Bahasa Melayu baku dia panggil apa bila kita keluarkan balik air tu? Hembus dengan mulut pun dia panggil hembus kan. Dengan hidung. Maksud dia tidak ada istilah yang khusus untuk perbuatan tersebut. Tapi bahasa Arab ni masya-Allah dia luas. Bahasa Arab ni dia luas. Sebab tu penting. Kalau boleh baca Quran, kaji makna-makna dia tu cantik. Dan menyapu sunat lagi, menyapu sekalian kepala. Adapun menyapu satu suku daripada kepala, maka wajib seperti barang terdahulu sebut. Baik, dalam masalah sapu kepala, ayat Al-Quran menceritakan wamsahu biru'usikum,
basuh kepala ke basuh rambut. Masalah ni. Okey. Kita ambil wuduk, kita sapu kepala ke sapu rambut? Sapu kepala, sapu rambut. Dalam Al-Quran Allah menyebut sapu kepala, kita sapu rambut. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu. Kita sapu atas rambut. Habis lah, tak sah lah. Macam mana kita nak faham? Sebab tu penting kepada huraian, jangan kita ambil faham. Dia faham Al-Quran, dia ambil zahir dia. Dia ambil zahir. Apabila ambil zahir Al-Quran, muncul fahaman yang belat-belat. Dia kata tudung itu bukan perintah Tuhan, tudung. Tak, sebab tak faham. Jadi sapu kepala tu maksudnya apa? Sapu kepala kan sapu rambut? Sapu kepala. Kalau orang ada rambut, sapu rambut. Sebab apa kata sapu kepala? Kalau orang yang tak ada rambut, nak sapu apa? Kalau kata sapu rambut. Kalau orang botak, habis aku nak sembahyang macam mana ni? Allah suruh sapu rambut, aku tak ada rambut. Macam mana? Sapu kepala. Tapi bila kata sapu kepala, ada orang tak ada kepala? Semua ada kepala kan? Sapu kepala. Itu bahasa cantik, bahasa Al-Quran. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, paling kurang kadar untuk dinamakan sebagai sapu ialah dengan meletakkan sahaja. Walaupun dia tak buat macam tu, dia letak, sah juga. Dan walaupun dia hanya sapu satu helai rambut, paling kurang satu helai rambut. Tapi oleh kerana nak keluar daripada khilaf ulama, dia mazhab, cerita tentang mazhab ni luas. Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, semua berlainan pandangan berkenaan dengan kadar sapu kepala. Kadar sapu kepala, ada yang kata paling kurang sebahagian, ada yang kata 1/2, ada yang kata semua, ada yang kata 1/3. Macam mana kita nak buat ni? Dalam mazhab Syafi'i, walaupun satu helai, tak apa, boleh. Sebab apa muncul fahaman yang berbeza-beza? Kerana mereka memahami bentuk ayat. Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi mereka memahami. Yang berlaku khilaf, saya cerita ni, berlaku khilaf dalam masalah sapu kepala itu hanya khilaf berkenaan dengan huruf ba, titik ba. Dengan sebab ba titik satu itulah muncul pandangan empat mazhab yang berbeza. Ba mana? Biru'usikum, huruf ba satu titik. Itu hebat, nah. Khilaf berkenaan, khilaf boleh jadi yang kata sapu semua, yang kata sapu sebahagian, yang kata sapu kadar-kadar tu hanya berdasarkan huruf ba. Piramli pun ada khilaf juga. Hang tuah, hang buah kan. Kalau ta tu tukar ba jadi hang buah kan. Titik tu main peranan tu. Titik tu main peranan. Bila kata sebut hang tuah, okey, seronok. Bila buang satu titik, ada kata apa? Jadi hang buah. Jadi begitu juga dalam masalah huruf ba, biru'usikum. Biru'usikum ba tu. Itu menjadi khilaf. Sebab tu kalau kita nak keluar daripada mazhab, kita sunat sapu keseluruhan kepala. Sapu keseluruhan kepala bagi orang yang ada rambut, disapu macam mana? Ini kaifiat Nabi buat. Ini kaifiat Nabi buat ketika mana membasuh kepala. Bermula daripada tangan, tengok pergerakan tangan. Bermula letak di muqaddamur ra'si, di hadapan kepala, ubun-ubun dipanggil. Sini dipanggil nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Sini dipanggil nasiyah, ubun-ubun. Jadi letak di muqaddamur ra'si, kemudian pusing sampai belakang. Patahkan balik. Ni kalau orang yang ada rambut, patahkan balik satu kali. Itu dipanggil satu. Kemudian buat kali yang kedua, patah balik, baru dua kali. Sunat melakukan 3 kali. Ini baru dipanggil rata. Ini yang Nabi buat. Sebab Nabi rambut panjang. Buat, patah balik, bagi dia meratai. Itu kalau orang yang mempunyai rambut. Kalau orang tak ada rambut, buat satu kali, tak payah patah balik lah. Patah balik apa, tak ada rambut, buat 2 kali, 3 kali. Itu bagi orang tidak mempunyai rambut. Ini sunnah. Sebab tu kita sunat menyapu, basuh kepala. Ini bukan sapu kepala, ini basuh tu ini. Apa beza basuh dengan sapu? Ni basuh dengan sapu lain. Macam kita nak menghilangkan najis. Najis apa ni? Kencing kanak-kanak. Kencing kanak-kanak. Kena basuh ke kena renjiskan air? Kalau dia tak faham apa maksud basuh, dia cuci, dia hanya lap macam tu, tak sah.
Kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi cukup umur, yang masih lagi menyusu, yang masih lagi menyusu, cukup hanya sekadar rasyul ma'i alaih, merenjiskan air. Tapi kalau kencing dewasa buat macam tu tak boleh. Bau satu, dalam bau satu kan najis, kena basuh. Apa dia masuk basuh? Mesti kena alirkan air. Itu nama basuh. Kalau setakat spray, itu bukan basuh. Sebab tu kalau kita nak berwuduk, kalau tangan kita hanya spray, kita spray kemudian kita gosok, itu tak nama basuh. Tapi yang nama basuh, spray banyak-banyak sampai air itu meleleh, gosok, itu baru basuh. Kena faham dulu. Kita nak hukum satu benda, kita kena tasawur makna. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Ini kaedah dipakai. Nak hukum satu-satu benda, kita kena tasawur, kita kena gambarkan apa maksud basuh. Kita kena tahu apa maksud sapu. Baru kita boleh meletakkan hukum. Apa benda basuh? Basuh itu ialah dengan mengalirkan air. Apa maksud sapu? Dengan meletakkan tangan, ataupun dengan sekadar buat macam ni, itu panggil sapu. Penting untuk kita nak menghukum satu-satu perkara, kita kena tahu dulu apa benda tu. Bila kita kata arak itu haram, itu kita telah mengeluarkan hukum. Kita telah memberikan hukum. Kita nak menghukum, kita kena tahu apa maksud arak tu. Apa maksud arak? Satu minuman yang dibuat daripada buah-buahan yang memabukkan orang yang berminum. Okey, itu arak. Itu penting. Baik. Itu membasuh, menyapu sekalian kepala dan sapu telinga. Sapu telinga. Telinga ni asing masuk dalam kawasan kepala ke tidak? Telinga masuk dalam kawasan kepala ke tidak? Apa kawasan muka? Had muka. Kena tahu dulu had muka supaya kita berwuduk sempurna, supaya wuduk kita tu elok diterima. Muka daripada tempat tumbuh anak rambut, manabitu sya'ri ila dhuqni, sampai sini. Ataupun sini dipanggil zuqni, dagu, ataupun dipanggil muqaddamul lahyaini. Muqaddamul lahyaini ni dipanggil lahyan. Apa dia kita panggil? Rahang. Rahang. Tulang rahang kan? Okey. Ini dipanggil muqaddamul lahyain, depan tulang rahang. Sampai sini. Daripada sini ini dipanggil rahang. Jadi daripada manabitu sya'ri ila dhuqni, sampai dagu. Ini dipanggil panjang, had kawasan panjang. Had lebar pula daripada anak telinga ni. Bermaksud telinga ni bukan kawasan muka. Daripada anak telinga sampai. Jadi kawasan ni dipanggil apa? Wajhi, muka. Fausilu wujuhakum, basuh muka. Ni muka ni. Daripada sini. Telinga bukan masuk dalam kawasan muka, bukan masuk dalam kawasan kepala. Sebab tu dia basuh asing. Sebab tu dia sapu asing. Ini sunat. Jadi sunat kita basuh telinga, kaifiat dia macam mana? Kita kena tahu kaifiat dah. Memasukkan subabah, ibu jari ke dalam telinga. Dalam telinga. Kemudian ibu jari di belakang. Ibu jari di belakang. Masukkan di dalam telinga, ibu jari di belakang, bagi lalu macam tu. Tu. Kemudian sunat juga dirapatkan macam nak azan tu. Macam ni. Sunat dirapatkan kepada telinga. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sunat basuh dengan air yang lain daripada air basuh sapuan kepala. Jangan dia basuh kepala sekali jalan. Tak. Kena sunat ambil air yang baru. Bila kita basuh muka, jangan kita ambil ngam-ngam sini. Sunat kita lebihkan. Itu dia panggil ghurrah. Ghurrah ni sunat kita lebihkan. Lebih sampai sini, sampai leher pun tak apa. Tapi yang menjadi masalah bid'ah apabila dia sapu belakang leher, belakang tengkok ni asing. Itu bid'ah munkarah. Pernah tengok orang buat sapu leher? Tak. Bid'ah. Imam Nawawi kata itu perkara tersebut dipanggil bid'ah yang munkarah. Tak boleh. Ini minta maaf saya kata, ni yang buat sapu belakang ni kebanyakan orang-orang Pakistan. Disapu di belakang. Bangladesh pun ada juga disapu di belakang. Itu termasuk dalam perkara yang bid'ah munkarah. Nabi tak pernah buat pun. Hadis yang cerita pasal itu pun hadis itu dipanggil maudhu'. Apa dia hadis tu? Hadis itu menceritakan siapa yang sapu kepala, sapu belakang tengkok dia,
dia terselamat daripada lijam. Lijam ni apa dia? Banduan banduan dia kena, dia orang apa, rantai besi tu. Ada bawa hadis, dia kata siapa yang basuh leher ketika berwuduk diselamat daripada dirantai dengan rantai besi di leher dia. Maka Imam Nawawi mengatakan hadis tersebut palsu, maudhu', bid'ah munkarah, tak boleh syafu leher asing. Tapi apabila kita basuh kepala sampai belakang ni sekali, tak apa, sunat. Cuma jangan kita asingkan ya. Baik, sikit lagi. Dan menyelati janggut lagi yang lebat, laki-laki yang lebat. Dan 2 tali tudung. Tali tudung apa benda pula tali tudung? Tali tudung dia kata. Kitab ni tuan-tuan dah dekat 200 tahun dah. Kitab Jawi yang paling lama ni dekat 200 tahun. Jadi bahasa tu bahasa klasik, bahasa lama. Menyelat janggut. Ni janggut. Dalam bahasa Arab, dia bulu yang ada di muka kita ni, dia ada 19 nama bulu. Kita bila saya tanya tak tahu lah. Okey, yang ni kita panggil misai, janggut. Kalau dia jambang, jambang. Bulu kening, bulu mata. Okey, saya tanya satu. Ini dipanggil apa? Bahasa Melayu. Apa guna nak panggil? Nama apa? Ni bulu ni. Kalau ada lah, dia panggil anfaqah. Kalau yang ada tepi-tepi ni, kalau ada, dia panggil anfaqah. Kalau misai yang bersambung dengan janggut, kita panggil apa? Misai juga kan? Arab dia panggil subabah. Dia panggil sibal. Dia panggil sibal. Bulu mata yang bawah dia panggil al-mauq. Kita dua-dua bulu mata lah. Atas bulu mata, bawah bulu mata. Ni dia panggil arid. Ini panggil khad. Kalau bulu yang ada sini panggil khaddu. Bulu yang ada tuan-tuan dalam muka kita ni, dalam bahasa Arab dia ada 19 nama. Kita yang ni pun tak tahu nak sebut lah. Apa benda kita panggil. Yang bersambung dengan misai bersambung dengan janggut ni, kita nak panggil apa pun tak tahu. Itu kalau bulu yang ada tumbuh jambang sampai sini, kita jambang juga kan. Dia istilah lain dia ada. Jadi itu keistimewaan dalam bahasa Arab. Baik. Jadi sunat yang seterusnya menyelati janggut, lihyah. Nah, janggut semua kita tahu, ni janggut. Sunat kita selat. Macam mana cara kaifiat Nabi buat selat? Dengan merenggangkan jari masuk daripada bawah. Masuk daripada bawah gini. Itu dipanggil takhlilul lihyah. Takhlil maksudnya bagi masuk celah-celah, itu dipanggil takhlil. Masuk celah. Dia beza, orang ni dia beza. Dia ada janggut lebat, dia ada janggut nipis. Macam mana tebal dan nipis? Tebal dan nipis, sebab hukum dia berbeza. Sebab hukum dia berbeza. Kalau janggut seseorang itu nipis, selat dia tu wajib bagi sampai air dalam kena kulit. Tapi kalau janggut tebal, tak wajib sampai air dalam kulit. Macam mana nak tahu nipis, macam mana nak tahu tebal? Tengok depan dia, nampak tak kulit dagu? Apabila nampak kulit dagu, nipis. Tak nampak kulit dagu, hitam semua, tebal. Itu sunat ya. Oh, sunat tak apa. Kalau perempuan ada janggut macam mana? Contoh, perempuan ada janggut, wajib dia menyelati dan juga wajib dia meratakan sehingga sampai ke kulit dagu. Berubah hukum sebab apa? Sebab perempuan kalau ada janggut tu pelik lah. Sebab dia kira hukum tak ada. Dia panggil an-nadiru hukmu kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku ni dia kira tak ada lah. Itu dalam kaedah. Baik. Habis sunat yang seterusnya menyelati anak jari. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Dipanggil takhlilul asabi'i al-yadain wa rijlain. Menyelati jari tangan dan juga jari kaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin.